Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar? Cikgu doakan semuanya dalam keadaan sihat, dihindari daripada wabak dan penyakit. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4 hari ini. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Sebelum tu, cikgu nak tanya, dah mandi ke belum? Dah sarapan ke belum? Pagi tadi solat subuh ke tidak? Alhamdulillah. Kalau semuanya dah selesai, mari sama-sama kita sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 4, buku tulis kefahaman dan juga alat tulis. Dah sedia? Jom kita mulakan. Objektif PDPR. Apa agaknya yang kamu nak capai di akhir pembelajaran kita nanti? Murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 jawapan lengkap bagi soalan pemahaman berdasarkan teks. Unit 4. Saya sihat. Tajuk Penjagaan Kesihatan Mata. Rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4, halaman 24 dan 25. Jadi sekarang murid-murid boleh mula buka dan baca bersama-sama dengan cikgu ya. Mari baca bersama-sama. Penjagaan kesihatan mata. Di sebuah klinik, Hadif membaca majalah tentang kesihatan mata. Jagalah mata kita oleh Dr. Nurhayati Yusof. Kesihatan mata merupakan perkara yang perlu diambil berat. Tujuannya adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Kita perlu memastikan jarak penglihatan semasa membaca adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Jarak yang terlalu dekat akan menyebabkan otot-otot mata menegang untuk memfokus. Kedudukan badan hendaklah sentiasa tegak. Semasa menggunakan komputer, pastikan kedudukan komputer adalah sama paras dengan mata pada jarak 30 cm. Cahaya skrin komputer juga tidak boleh terlalu terang. Keadaan ini akan menyebabkan mata mengalami keletihan. Pemakanan yang betul memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan mata. Antaranya termasuklah vitamin A dan vitamin C yang terdapat dalam susu, sayur, terutamanya lobak dan brokoli serta buah-buahan. Mata juga memerlukan cara senaman yang betul. Cara pertama adalah dengan memandang objek yang jauh, kemudian objek yang paling dekat. Cara kedua, menggerakkan mata ke arah kanan, kiri, atas dan bawah selama beberapa saat. Cara ketiga, melihat objek hijau seperti tumbuhan hijau di taman. Mari kita buat senaman mata murid-murid. Ikut cikgu. Yang pertama, pandang objek yang jauh. Contohnya dinding. Kemudian pandang objek yang dekat. Contohnya buku ataupun telefon bimbit. Ulang beberapa kali. Kemudian, senaman yang seterusnya, pandang ke hadapan, pandang ke tengah, ke kiri, ke kanan, atas dan bawah. Ulang beberapa kali ya murid-murid. Sebab mata kita mungkin letih. Dah lama asyik menghadap telefon bimbit je. Kenalah buat senaman mata. Okey? Okey, kita sedia untuk tugasan hari ini tak? Jawab soalan pemahaman berikut berdasarkan teks yang sudah kamu baca. Kemudian, salin di dalam buku kefahaman. Soalan 1,
Apakah tujuan penjagaan kesihatan mata? 2. Berapakah jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan? 3. Mengapakah cahaya skrin komputer tidak boleh terlalu terang? 4. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan vitamin A dan C? Dan yang terakhir, nyatakan 3 cara senaman yang betul. Jangan risau, cikgu akan ajar satu persatu macam mana nak jawab soalan ini dengan mudah. Jom kita mulakan. Soalan 1. Apakah tujuan penjagaan kesihatan mata? Kita akan gariskan dahulu kata kunci yang dia minta, iaitu tujuan. Okey, kalau dah gariskan tujuan, kita akan cari dalam teks di mana perkataan tujuan itu berada. Okey, kita cari. Kesihatan mata merupakan perkara yang perlu diambil berat. Tujuannya, dah jumpa. Gariskan tujuan. Okey, jadi jawapannya ada di sebelah adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Ini jawapannya murid-murid. Jadi, kalau dah jumpa jawapan, kita akan tulis dalam ayat yang lengkap. Cikgu bacakan dan kamu akan salin. Sedia? Tujuan penjagaan kesihatan mata adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Cikgu ulang. Tujuan penjagaan kesihatan mata adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Faham? Kalau dah faham, kita beralih kepada soalan 2. Berapakah jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan? Kita gariskan kata kunci yang ingin dicari. Kata kunci di sini ialah jarak. Apabila ada berjumpa dengan soalan yang bertanyakan berapakah, biasanya soalan ini meminta kita menjawab menggunakan nombor ataupun angka. Jadi kita akan cari dulu perkataan jarak dalam petikan. Sedia ya? Kita perlu memastikan jarak. Dah jumpa. Gariskan. Okey. Jarak penglihatan semasa kita membaca adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Itu jawapannya murid-murid. Jadi dah jumpa nombor murid-murid, 30 cm hingga 40 cm. Itu jawapan yang tepat. Jadi jawapannya, tolong salin ya. Jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Cikgu ulang. Jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Dapat ya murid-murid? Soalan seterusnya, soalan 3. Mengapakah cahaya skrin komputer tidak boleh terlalu terang? Kita gariskan kata kunci. Cahaya skrin komputer. Kita cari dalam perenggan-perenggan yang ada dah kita baca tadi. Semasa menggunakan komputer, pastikan kedudukan komputer adalah sama paras dengan mata pada jarak 30 cm. Cahaya skrin komputer, dah jumpa dah. Cahaya skrin komputer juga tidak boleh terlalu terang. Keadaan ini akan menyebabkan mata mengalami keletihan. Ambil jawapan ini. Okey? Jadi, jawapan yang lengkap, cahaya skrin komputer tidak boleh terlalu terang kerana akan menyebabkan mata mengalami keletihan. Cikgu ulang. Cahaya skrin komputer tidak boleh terlalu terang kerana akan menyebabkan mata mengalami keletihan. Boleh? Mesti boleh. Okey, soalan yang keempat. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan vitamin A dan vitamin C? Sama juga caranya. Gariskan kata kunci vitamin A dan C.
Kita cari dalam perenggan seterusnya. Pemakanan yang betul memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan mata. Antaranya termasuklah vitamin A dan vitamin C. Dah jumpa? Gariskan. Yang terdapat dalam susu, sayur, terutamanya lobak dan brokoli serta buah-buahan. Itu jawapannya ya murid-murid. Cikgu ulang. Cara untuk mendapatkan vitamin A dan C adalah dengan pengambilan makanan seperti susu, sayur, terutamanya lobak dan brokoli serta buah-buahan. Cikgu ulang. Cara untuk mendapatkan vitamin A dan C adalah dengan pengambilan makanan seperti susu, sayur, terutamanya lobak dan brokoli serta buah-buahan. Sambung soalan yang terakhir. Nyatakan 3 cara senaman mata yang betul. Yang kita dah buat tadi kan? Kita cari ya. Cara senaman yang betul. Gariskan kata kunci. 3 cara senaman mata yang betul. Kita cari. Mata juga memerlukan cara senaman yang betul. Cara pertama, dah jumpa. Gariskan cara pertama. Adalah dengan memandang objek yang jauh, kemudian objek yang paling dekat. Cara kedua, dah jumpa yang kedua. Gariskan yang kedua. Menggerakkan mata ke arah kanan, kiri, atas dan bawah selama beberapa saat. Cara ketiga, dah jumpa yang ketiga. Gariskan juga. Melihat objek hijau seperti tumbuhan hijau di taman. Senang kan murid-murid kan? Jadi dah dapat jawapan 3-3. Kita akan gabungkan dalam satu ayat yang lengkap. Cikgu bacakan jawapan. Kamu salin ya. 3 cara senaman mata yang betul adalah dengan memandang objek yang jauh, kemudian objek yang paling dekat, menggerakkan mata ke arah kanan, kiri, atas dan bawah selama beberapa saat, dan melihat objek hijau seperti tumbuhan hijau di taman. Cikgu ulang. 3 cara senaman mata yang betul adalah dengan memandang objek yang jauh, kemudian objek yang paling dekat, menggerakkan mata ke arah kanan, kiri, atas dan bawah selama beberapa saat dan melihat objek hijau seperti tumbuhan hijau di taman. Boleh dapat? Bagus. Jadi, dalam buku tulis nanti, kamu akan tuliskan seperti yang cikgu letakkan ini ya. Selamat menyiapkan tugasan. Sebelum tu, kita nak membincangkan apa agaknya nilai murni yang kita dapat dalam pembelajaran hari ini. Pertama, kita mestilah menjaga mata kita. Terutamanya dalam musim belajar dari rumah, jaga kesihatan mata. Jangan terlalu lama menghadap telefon bimbit ataupun komputer. Okey murid-murid? Yang kedua, kita mestilah menjaga pemakanan kita untuk memastikan mata sentiasa sihat. Okey, apa-apa soalan boleh ajukan di dalam grup WhatsApp nanti tau. Cikgu tunggu kamu siapkan tugasan dan hantarkan gambar tugasan yang sudah disiapkan kepada cikgu untuk disemak dan direkodkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.